kita akan masuk kepada topik keempat dalam bab 8 pada hari ini, iaitu pembiasan cahaya. Jadi kamu boleh rujuk dalam teks kamu muka surat 233. Jadi kita tengok apakah itu pembiasan cahaya. Okey, jadi kalau kamu lihat kepada gambar rajah ini, kamu nampak dua situasi. Di mana bila kita letak lurus, kita nampak dia seperti sengit, macam ada kembang sikit macam ni. Kemudian bila kamu letak dia dalam keadaan sengit begini, kamu nampak dia seperti satu garis yang di atas ni dengan yang bawah ni lain sikit. Image lah, dia macam tidak selari, tidak selurus yang sepatutnya. Jadi sebenarnya inilah yang kita panggil sebagai pembiasan cahaya, kesan daripada pembiasan cahaya. Jadi kalau kamu lihat, pensel kelihatan bengkok dalam air terjadi disebabkan oleh perubahan arah perambatan atau pembekokan cahaya apabila cahaya tersebut bergerak dalam dua medium yang berbeza ketepatan. Jadi bermaksud ialah di sini ialah medium di atas, iaitu medium di udara dan juga medium dalam air. Ini adalah dua medium yang berbeza dan kedua-dua medium ini juga mempunyai ketempatan yang berbeza. Jadi itu menyebabkan cahaya merambat dalam ketempatan yang berbeza, menyebabkan kamu dapat lihat pensel ini kelihatan bengkok. Maksudnya bengkok macam inilah, bukannya bengkok yang macam ni tu. Tapi dia bengkok ini nampak lain sikit, ataupun mungkin dia macam ni lurus lah ni, like siku lurus, ini tiba-tiba jadi macam ni. Macam ni. Contoh ni ialah seperti ini. Bila dia lurus macam ni, ini dia nampak macam ini nampak seperti agak sedikit tapi tidak selurus. Macam ni. Nampak dia tidak selurus macam ni. Kalau biasanya kalau satu medium yang sama dia akan lurus macam ni. Tapi kalau dia medium berbeza dia akan jadi macam ni, mungkin ini akan jadi macam ni sikit. Jadi dia tidak selurus yang sepatutnya. Jadi fenomena ini kita kenal pasti sebagai pembiasan cahaya. Jadi kalau kamu lihat dalam gambar rajah ini, gambar rajah 8.14 menunjukkan ikan di dalam akuarium. Jadi apabila kamu lihat, ini adalah mata kita, iaitu mata pemerhati, dan ada juga sinar cahaya. Ini adalah image, iaitu ikan. Ikan yang sebenar adalah berada di dalam air, yang lebih bawah daripada image yang kita dapat lihat. Apabila kita lihat kenapa kita dapat lihat dapat lihat ikan ni kerana ada cahaya daripada sekeliling ikan itu, iaitu cahaya dari matahari, semua itu dia akan dipantulkan oleh ikan ni tau. Sebab apabila semua objek dia boleh memantulkan cahaya, jadi bila memantulkan cahaya dia akan memantulkan cahaya ke arah mata kita. Jadi apabila sinar cahaya dipantulkan ini ke arah mata kita, tapi disebabkan ikan ini berada dalam air, iaitu yang mempunyai medium ketepatan berbeza, dan apabila dia melalui sinar cahaya ini melalui ruangan udara, sebab kita berada di atas air, kita bukan di dalam air. Jadi kita berada di atas air, dia melalui ketempatan udara yang mempunyai ketempatan yang berbeza, jadi ia dibiaskan. Jadi ini awak nampak sinar cahaya ni daripada sini, kemudian dibiaskan, dia nampak sengit bengkok sedikit. Jadi disebabkan ini, kita seperti nampak imej ikan itu berada kedudukan yang lebih cetek kerana kedudukan asalnya daripada kedudukan asalnya kerana pembiasan cahaya. Itu sebab kadang-kadang bila kita hendak menangkap ikan, kadang-kadang mungkin kamu nak tangkap ikan dengan tangan, dan kamu cuba pergi situ. Bila kamu sampai di situ, kamu dapati ikan rupanya berada di bawah lagi. Ini berlaku kerana akibat daripada konsep pembiasan
cahaya. Okey, jadi kalau kamu lihat ini ialah gambar rajah sinar pembiasan cahaya. Ini yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Okey, macam saya cakap sebelum ini, dia mesti akan ada garis normal. Ini adalah garis normal. Jadi kalau awak tengok di sini, apabila ada cahaya terbias menjauhi garis normal ini kerana sinar tuju bergerak dari medium lebih tumpat ke kurang tumpat. Jadi contohnya ini adalah medium yang lebih tumpat. Okey, ini adalah lebih tumpat berbanding dengan ini adalah yang kurang tumpat. Jadi contohnya ialah ini ialah air iaitu lebih tumpat pergi ke udara yang kurang tumpat, dia menyatakan bahawa menjauhi normal. Kita tahu ini ialah darjah sudut sinar tuju ke garis normal. Ini pula ialah dia punya sudut garis normal. Jadi cahaya terbias menjauhi normal kerana sinar tuju berada medium lebih tumpat ke kurang tumpat. Jadi dia bila ke kurang tumpat dia akan menjauhi garis normal. Itu sebab awak tengok dia begini, kemudian dia dibiaskan bengkok sedikit menjauhi garis normal. Awak kena menjauhi garis normal atau sudut dia lah, sudut dengan garis normal. Jadi awak kena tahu mana garis normal dia. Ini garis normal dia. Okey, manakala kalau cahaya apabila cahaya bergerak daripada medium yang kurang tumpat ke lebih tumpat. Ni saya tersilap tulis sini. Ini sepatutnya di atas. Lebih tumpat. Okey. Manakala kalau ini yang kurang tumpat pergi ke lebih tumpat. Jadi yang kurang tumpat dia mesti lagi jauh daripada garis normal. Nampak sudut ini. Ini jauh sikit. Ini dia lebih. Apabila dia masuk ke kawasan yang lebih tumpat, dia akan lebih mendekati garis normal. Jadi macam ni lah. Awak nampak dia lurus, kemudian dia akan makin dekat. Kalau ini makin dekat, maksudnya ini akan jadi lebih dekat. Begitu. Jadi keyword saya dekat sini ialah biasa dia yang lebih tumpat dia akan lebih mendekati garis normal berbanding dengan yang kurang tumpat. Jadi kat sini kalau daripada lebih tumpat ke kurang tumpat dia akan menjauhi garis normal. Manakala kalau yang lebih tumpat yang kurang tumpat ke lebih tumpat dia akan lebih mendekati garis normal bagi sinar biasan itulah. Itu cahaya yang terbias. Okey, manakala bagi sinar tuju yang selari dengan normal. Jadi cahaya tidak terbias. Itu kalau tengok cahaya tidak terbias kerana sinar tuju selari dengan normal apabila sinar tuju bergerak dari medium lebih tumpat ke kurang tumpat. Walaupun ini lebih tumpat, ini kurang tumpat, ini pun sama juga, kurang tumpat dan lebih tumpat, tapi disebabkan dia punya sinar tuju dengan normal ni, dia selari, jadi sinar biasan pun dia akan sama juga. Dia tiada yang terbias. Itu sebab awak dapat lihat ini, nampak? Dia lurus kan? Awak tak nampak dia bengkok, cuma nampak dia sekembang sikit lah sebab dalam air itu saja kan. Untuk bezakan dia punya medium. Tapi dia tak seperti yang ini. Ini dia lurus sebab dia selari dengan garis normal. Okey. Boleh faham setakat ini? Boleh. Okey, jadi ini yang telah inilah yang awak kena faham tentang tentang pembiasan cahaya. Biasanya bila kita merujuk kepada pembiasan cahaya, dia berlaku akibat cahaya bergerak daripada ketumpatan yang berbeza. Medium yang berbeza, jadi dia ada ketumpatan yang berbeza. Dan di sini ialah apabila contohnya cahaya daripada yang kurang tumpat ke lebih tumpat, bermaksud dia
sinar biasan itu akan lebih mendekati garis normal. Manakala kalau yang bagi yang lebih tumpat, dia akan mendekati garis normal. Maksudnya dia kurang tumpat ke lebih tumpat, maksudnya cahaya yang terbias akan lebih mendekati garis normal. Manakala kalau yang dia lebih tumpat ke kurang tumpat, dia sebaliknya, iaitu menjauhi garis normal. Tetapi kalau contohnya sinar tuju itu adalah selari dengan garis normal, bermaksud tak kira lah daripada lebih tumpat ke kurang tumpat atau sebaliknya, tiada cahaya yang terbias. Itu ialah dia punya asas dia bagi pembiasan cahaya. Okey, kita teruskan dengan subtopik 8.5 iaitu penyebaran cahaya. Jadi apakah itu penyebaran cahaya? Awak boleh rujuk dalam teks muka surat 236. Okey, bila kita merujuk pada penyebaran cahaya, dia sebenarnya boleh dikaitkan dengan kejadian pelangi. Sebab kita tahu pelangi ada 7 warna. Kita tahu pelangi ada 7 warna. Jadi macam mana kita nak ingat 7 warna tersebut? Okey. Kalau kita tengok cahaya daripada, kalau kita tengok cahaya ni sebenarnya berwarna cahaya putih lah. Cahaya putih terdiri daripada 7 warna yang berlainan. Setiap juzuk warna ini akan bergerak dengan kelajuan yang berlainan dalam suatu medium. Sebagai contohlah, cahaya warna merah, dia mempunyai kelajuan yang paling laju. Jadi apabila dia mempunyai kelajuan yang lebih laju, paling laju, jadi dia mempunyai dia mempunyai kebolehan untuk dibiaskan paling rendah. Jadi cahaya ungu pula mempunyai kelajuan yang paling rendah. Jadi disebabkan kelajuan dia rendah, jadi dia lagi kebarangkalian dia untuk dibiaskan adalah lebih banyak. Jadi di sini ialah kita tahu yang paling banyak dibiaskan ialah warna ungu. Manakala yang paling kurang dibiaskan ialah warna merah. Dia mengikut kepada kelajuan dia. Semakin laju pergerakan kelajuan cahaya tersebut, semakin kuranglah cahaya tersebut dibiaskan. Okey, apabila alur cahaya putih ditujukan ke arah prisma, sinar cahaya putih itu akan dipecahkan kepada komponen warna yang berbeza. Hal ini disebabkan oleh warna yang berbeza dalam cahaya putih itu membengkok ke arah mendekati garis normal apabila sudut yang berlainan apabila memasuki prisma. Jadi ini bermaksud ialah apabila satu cahaya warna putih itu kita tuju kepada arah prisma. Jadi kalau kita ada satu prisma, cahaya putih itu dia akan pecahkan, dia akan sebarkan cahaya putih tersebut pada komponen warnanya yang berbeza. Dan ini berlaku kerana warna yang berbeza dalam cahaya putih itu akan membengkok ke arah mendekati garis normal. Jadi maksudnya dia akan mendekati garis normal pada sudut yang berlainan apabila memasuki prisma. Cahaya yang keluar daripada prisma menjauhi garis normal. Cahaya yang keluar dari prisma telah disebarkan kepada 7 warna yang mengikut tertib susunan tertentu yang dikenali sebagai spektrum. Spektrum cahaya putih terdiri daripada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan juga ungu. Jadi macam mana awak nak ingat ni? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan ungu. Inilah 7 warna yang ada juga pada pelangi. 7 warna pelangi. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan ungu. Jadi cahaya yang keluar ini biasanya dia akan mengikut titik susunan dia lah. Jadi dia akan keluar ni daripada prisma menjauhi garis normal. Kalau kamu tengok tadi sebabkan ini, yang ini tadi.
Apabila cahaya tersebut memasuki prisma, dia mendekati garis normal. Tetapi kalau dia dah keluar daripada prisma tersebut, dia akan mula menjauhi garis normal. Dan apabila dia menjauhi garis normal itu, bermaksud dia juga akan menyerakkan cahaya. Sebab bila dia masuk dalam prisma tu sebenarnya dia dah serakkan cahaya tu. Dia dah sebarkan cahaya tu kepada 7 warna tu, cuma dia dalam prisma tu dia mendekati garis normal. Tapi apabila dia keluar daripada prisma, dia akan menjauhi garis normal. Itu yang awak dapat lihat dia lagi besar. Dia punya gambar 7 warna tersebut. Jadi aplikasi ni ialah biasanya awak dapat lihat apabila wujudnya pelangi. Jadi apabila sinar matahari terkena titisan air, hujan di langit, maka cahaya putih tadi akan dibiaskan dan disebarkan kepada 7 warna yang berlainan yang kita kenali sebagai pelangi. Jadi macam tadi kita tahu dia akan disebarkan mengikut kelajuan dia. Jadi apabila kelajuan cahaya tu makin tinggi, yang disebar, yang dibiaskan juga adalah makin tinggi atau makin rendah kalau kelajuan dia tinggi. Macam mana tu kelas? Makin tinggi kelajuan cahaya itu, adakah yang disebarkan makin tinggi, makin laju atau makin rendah? Tinggi atau rendah kalau kelajuan cahaya itu tinggi? Saya tak dengar. Okey, sebut tadi ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan ungu. Okey, jadi ini ialah susunan warna yang kita tahu dalam penyebaran cahaya seperti yang dinyatakan tadilah. Mana tadi? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan ungu. Jadi kalau kita tengok dalam bab yang sebelumnya pun bukan ini. Cahaya merah yang mempunyai kelajuan paling tinggi, jadi dia kurang dibiaskan sebab dia lagi laju. Dia lagi laju, jadi dia punya pembiasan pun tidak banyak. Dia konsep dia adalah contoh bila awak lagi laju awak bergerak ke depan, bermaksud tak banyaklah awak menginggah. Contohlah kalau awak pergi ke dari Kuala Lumpur pergi ke Pulau Pinang. Lagi laju awak bawa lagi biasanya bila awak laju gerak lagi cepat sampai kan. Dan bila biasanya lagi laju tak ada banyak lah awak nak menginggah. Tapi kalau lagi perlahan, mulalah nak menginggah sana, nak menginggah sini. Macam orang bawa kereta bersantai-santai, nampak dia itu menarik berhenti. Jadi dia punya lagi perlahan tu lagi, dia laju puk terus. Kalau dia perlahan ni, dia mulalah dia sikit-sikit dia banyak. Bila dia sangat laju tu bukan dia tidak dibiaskan. Dia juga dibiaskan, cuma dia kurang berbanding dengan yang perlahan tadi, kelajuan yang lebih rendah. Jadi pembiasan dia adalah lebih banyak. Jadi itu sebab awak tengok kenapa cahaya ini terbias mengikut warna-warna dia. Awak tengok warna merah, dia paling atas, diikuti warna ungu ni yang paling bawah. Disebabkan apabila dia makin apabila dia perlahan, pembiasan dia makin tinggi. Nampak? Ini dalam ni. Bila dia dikeluar daripada tu, dia terbias lagi. Lagi bawah. Ini warna merah pun terbias juga. Dia terbias sikit, nampak ni sengit sikit kan, bengkok sikit. Tapi dia tidaklah sebengkok warna ungu ni. Sebab ungu ni paling banyak dibiaskan. Jadi macam pelangi pun samalah konsep dia. Dia ada 7 warna. Jadi macam mana awak nak ingat 7 warna ni? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan ungu. Jadi awak boleh wujudkan ayat awak perkataan sendiri. Macam saya dulu, saya memang dari zaman sekolah, saya hanya guna satu cara, iaitu
Michael Jackson kena halau balik India Utara. Jadi sampai sekarang saya ingat. Michael merah, Jackson jingga. Kena K kuning, hijau halau hijau, balik B biru, India I indigo, utara U ungu. Jadi itulah dia. Ini ialah susunan warna dalam pelangi daripada yang paling laju hingga ke paling rendah. Jadi bermaksud ini juga adalah yang susunan warna pelangi daripada yang paling kurang dibiaskan sehingga yang paling tinggi dibiaskan. Okey, ada soalan? Okey, so far faham setakat ini? Okey, kalau faham kita recap sebalik apa yang telah kita belajar pada hari ini. Okey, jadi pada hari ini kita telah belajar tentang pembiasan cahaya di mana pembiasan cahaya berlaku apabila perubahan arah perambatan atau pembengkakan cahaya melalui dua medium yang berbeza ketumpatan. Jadi ini adalah fenomena dalam alam semula jadilah yang kita dapat lihat tentang pembiasan cahaya. Jadi konsep dalam pembiasan cahaya ni ialah dia mesti ada garis normal di mana bagi cahaya daripada medium yang lebih tumpat ke kurang tumpat dia akan menjauhi garis normal. Sinar biasan itu akan menjauhi garis normal. Manakala kalau contoh daripada yang kurang tumpat ke lebih tumpat, sinar cahaya atau sinar biasan itu akan lebih mendekati garis normal. Manakala kalau sinar tuju adalah selari dengan garis normal, tidak kira dalam keadaan kurang tumpat ke lebih tumpat atau lebih tumpat ke kurang tumpat, tiada pembiasan cahaya yang berlaku. Okey, bagi penyebaran cahaya pula, ini berlaku kerana dia juga berkaitan dengan konsep pembiasan. Cuma ia disebarkan cahaya tersebut. Di mana cahaya yang disebarkan ni dia ada 7 warna di mana warna merah merupakan warna yang paling bergerak dengan laju, jadi dia kurang dibiaskan berbanding dengan ungu yang mempunyai kelajuan yang paling rendah, jadi dia ialah yang paling banyak dibiaskan. Dan penyebaran berlaku apabila ditujukan ke arah prisma. Jadi dia akan dipecahkan kepada warna yang berbeza. Jadi apabila ia memasuki prisma, dia akan membengkok dan mendekati garis normal pada sudut yang berlainan. Dia akan mendekati garis normal pada sudut yang berlainan apabila memasuki prisma, manakala apabila ia keluar daripada prisma, dia akan menjauhi garis normal tersebut. Dan itu yang kita panggil sebagai, dan dia akan disebarkan kepada 7 warna dalam tertib yang tertentu mengikut dia punya kadar kelajuan dia, iaitu bergantung kepada kadar pembiasannya. Jadi ada 7 warna tersebut iaitu merah, jingga kuning, hijau, biru, indigo dan ungu. Jadi aplikasi dalam konsep penyebaran ataupun penyebaran cahaya ini ialah pelangi. Ini yang biasa berlaku selepas hujan. Okey. Jadi kita telah selesai topik kita pada hari ini. Jadi saya mohon untuk awak ulang kaji balik topik kita yang telah kita belajar pada hari ini untuk awak. Dan saya mohon untuk awak tolong untuk ingat susunan warna pelangi tersebut. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Jadi awak macam tadi saya dah bagi dia punya ringkasannya tu, saya lupa nama istilah tu. Michael Jackson kena halau balik India Utara, atau mungkin awak boleh guna
idea awak sendiri untuk membuat perkataan ayat sendiri supaya awak boleh lebih ingat dengan lebih mudah. Okey, kalau tak ada soalan, okey, itu saja pembelajaran topik kita pada hari ini. Okey, terima kasih. Jadi